Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahatabiah Haraki Anur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini juga nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 3.2 hujah. Okey, di bawah bab yang ketiga penakulan logik di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Okay, ini adalah video part 1. Okay, soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 4 KSSM terbitan Sasbadi Semen Bahar, muka surat 37 hingga muka surat 40. Kita terus pergi kepada soalannya. Okey, baik, seperti yang kita dah pelajari, hujah deduktif ialah satu proses membuat kesimpulan khusus berdasarkan premis umum. Manakala hujah induktif ialah satu proses membuat kesimpulan umum berdasarkan premis khusus. Okay, jadi, tentukan sama ada setiap hujah berikut merupakan hujah deduktif atau hujah induktif. Okay, kita tengok satu persatu soalan 1 hingga 6. Okey. Nombor 1. Sisi 4 mempunyai 4 bucu. Pentagon mempunyai 5 bucu. Maka semua poligon dengan n sisi mempunyai n bucu. Okey, baik. Sekarang ni premis, dia bagi premis yang khusus. Okey, sisi 4 mempunyai 4 bucu, pentagon mempunyai 5 bucu. Kesimpulan tu dia kata semua poligon dengan n sisi mempunyai n bucu. Kesimpulannya kesimpulan umum. Jadi daripada premis khusus, kesimpulan umum, okey, jenis hujah tu hujah induktif. Okey. Yang kedua, semua segitiga sama sisi mempunyai sudut 60 darjah pada setiap bucu. ABC ialah segitiga sama sisi. Maka ABC mempunyai sudut 60 darjah pada setiap bucu. Premis yang diberikan ni semua segitiga sama sisi. Maksudnya premis umum. Kesimpulannya ni ABC mempunyai sudut 60 darjah pada setiap bucu ni kesimpulan khusus. Okay, jadi premis umum, kesimpulan khusus, deduktif. Yang ketiga, luas bulatan ialah pi j kuasa 2 cm kuasa 2. Luas bulatan P dengan jejari 7 cm ialah 4 pi cm kuasa 2. Okey, dia punya premis luas bulatan ialah pi j kuasa 2 ni premis umum. Okey, luas P dengan jejari 7 cm ialah 4 pi cm kuasa 2 ni kesimpulan khusus. Jadi, jenis hujah ni deduktif. Okey, nombor 4. 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 sama dengan 5 tolak 3 darab 5 tambah 3 sama dengan 16. 9 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 sama dengan 9 tolak 2 darab 9 tambah 2 sama dengan 77. Okey, maka A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B darab A tambah B. Okey. Baik, yang dia bagi ni adalah premis khusus, kesimpulannya kesimpulan umum. Jadi, kalau premis khusus, kesimpulan umum, jenis hujah induktif. Okey.
Jadi kita mesti boleh bezakan kedua-dua jenis hujah ni. Okey, induktif. Okey, nombor 5. Set P dengan 2 unsur mempunyai 4 subset. Set Q dengan 4 unsur mempunyai 16 subset. Maksudnya dua premis ni premis khusus. Maka semua set dengan n unsur mempunyai 2 kuasa n subset. Kesimpulan umum. Jadi premis khusus, kesimpulan umum, jenis hujah induktif. Okey, yang keenam, diberi bahawa A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A M tambah N. Okey, kuasa itu M tambah M. Maka 2 kuasa 5 darab 2 kuasa 7 sama dengan 2 kuasa 5 tambah 7 sama dengan 2 kuasa 12. Okey. Premis ni premis umum, kesimpulan khusus. Jadi jenis hujah deduktif. Okey. Baik, selesai muka surat 37. Kita masuk terus muka surat 38. Tentukan sama ada hujah deduktif berikut adalah sah dan munasabah atau tidak. Jika tidak, beri justifikasi anda. Okay, sebagai contoh, premis 1, semua mamalia berdarah panas. Premis 2, manusia ialah mamalia. Kesimpulan, manusia adalah berdarah panas. Hujah ini sah dan munasabah. Jadi dia sah disebabkan dia menepati bentuk hujah deduktif. Ada 3 bentuk hujah tu, maksudnya dia menepati bentuk 1. Okey. Munasabah sebab semua premis dan juga kesimpulan adalah benar. Kita pergi kepada soalan 1 hingga 5. Premis 1. Semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Okey. Tak semua sebenarnya. Tidak semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Ada nombor perdana yang nombor genap. Contohnya nombor berapa? Nombor perdana. Semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Tak semua nombor perdana nombor ganjil. Contohnya nombor 2. Okey, nombor 2, okey, nombor genap tapi dia adalah nombor perdana. Okey, baik. Jadi, kat sini kita tengok premis 2, 5 ialah nombor perdana. Betul dah, premis 2 tu benar. Kesimpulan 5 ialah nombor ganjil. Kesimpulan betul. Okey. Dari segi bentuk hujah tu betul. Okey. Dari segi bentuk hujah ni menepati bentuk hujah 1. Okey, dia kata semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Semua A ialah B. Kata 5 ialah nombor perdana. C ialah A. C, kesimpulan C ialah B. Bentuk hujah tu betul. Cumanya tidak munasabah. Okay, hujah ini sah. Tetapi tidak munasabah. Kita tulis kat situ. Hujah ini sah. Okay, kalau ikutkan bentuk 1 tu betul. Jadi hujah ini sah. Tetapi tidak munasabah. Kerana premis 1 adalah palsu.
Okey, selesai nombor 1, pergi pada nombor 2. Okey, premis 1, jika F kurang pada kosong, maka F kuasa 2 lebih daripada kosong. Contohnya, F ni nilai dia negatif 1. Okey, kalau D1 kuasa 2, dia akan jadi 1 lebih daripada kosong. Okey, premis 2, dia kata F2 lebih daripada kosong, kesimpulan F kurang pada kosong. Okey, sekarang ni, hujah ni tidak sah kerana bentuk dia tu tak menepati bentuk hujah deduktif. Kalau hujah deduktif, katakan premis 1 ni, jika F kurang pada kosong, maka F kuasa 2 lebih pada kosong. Sepatutnya premis 2 ni bentuk dia F kurang pada kosong. Maka F, kesimpulan ni, F kuasa 2 lebih pada kosong. Sepatutnya macam itulah. Okey, tapi bentuk hujah tu tidak sah. Okey. Dan juga tidak munasabah. Sebab kata kesimpulan dia ni tak semestinya F kurang pada kosong saja, yang bila dia F kuasa 2 tu dapat lebih pada kosong. Kalau F tu lebih pada kosong pun, contohlah F tu 1 kuasa 2 pun tetap lebih pada kosong. Jadi hujah ni tak munasabah dan hujah ini tidak sah dan tidak munasabah. Jadi kita bagi sebab dia. Hujah ini tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk. Okay, bentuk dia tu tidak mematuhi bentuk hujah deduktif yang sah. Dan juga tidak munasabah kerana kesimpulan adalah benar juga untuk kes, maksudnya bukan untuk kes 9, bukan untuk kes F kurang pada kosong saja. Maksudnya untuk kes 9 pula F. Okay, F lebih pada kosong pun, bila F kuasa 2 pun akan dapat lebih pada kosong juga. Contohnya F tu 1 kuasa 2 dapat 1 juga, lebih pada kosong juga. Okey. Baik. Selesai nombor 2, nombor 3. Premis 1, jika H ialah gandaan 18, maka H ialah gandaan 9. Okey, premis 2, 8, 2, 2, 6 ialah gandaan 18. Kesimpulan 8, 2, 2, 6 ialah gandaan 9. Jadi bentuk dia ni bentuk yang betul, mematuhi bentuk hujah deduktif. Jadi hujah ini sah. Okey.
Lepas tu kita tengok munasabah ke tak. Jadi kita tengok premis 1, premis 2 tadi dengan kesimpulannya benar. Jadi kita tulis kat sini hujah ini sah dan munasabah. Okey, seterusnya nombor 4. Jika X tambah 3 sama dengan 7, maka X sama dengan 4. Premis 2, X tambah 3 sama 7. Kesimpulan, X sama dengan 4. Okey, jadi kita tengok kat sini, dia mematuhi bentuk hujah deduktif. Dan kalau kita tengok tadi, premis 1, premis 2 dengan kesimpulan benar. Jadi kita tulis kat sini, hujah ini sah dan munasabah. Okey, nombor 5. Premis 1, jika K ialah faktor bagi 16, maka K ialah faktor bagi 8. 4 ialah faktor bagi 16. 4 ialah faktor bagi 8. Dari segi bentuk, hujah deduktif, dia mematuhi bentuk hujah deduktif, jadi hujah ini sah. Lepas tu kita tengok pula munasabah ke tak munasabah. Jika K ialah faktor bagi 16, maka K ialah faktor bagi 8. Okey, tak semestinya lah K ni faktor bagi 16, dia dah faktor bagi 8. Contohnya, 4 darab 4, 16, 8 darab 2, 16, 11. Katakan K itu faktor bagi 16. 4 darab 4, 16. 4 darab 2, 1. Faktor bagi 16, maka okey, katakan faktor bagi 16 ialah 16. Okey, jadi 16 tu bukan faktor bagi 8. Okey, maksudnya premis 1 ni palsu lah. Jadi hujah, kalau dari segi bentuknya sah. Okey, hujah ini sah. Okey, sah sebab mematuhi bentuk hukum pula hujah deduktif. Tetapi tidak munasabah. Kerana premis 1 adalah palsu. Okey, selesai muka surat 38, kita masuk kepada muka surat 39. Tulis satu kesimpulan bagi setiap hujah deduktif berikut untuk membentuk satu hujah deduktif yang sah
dan munasabah. Okey, tengok contoh premis 1, jika X sama dengan 3, maka 3X tolak 2 sama dengan 7. Premis 2, X sama dengan 3. Kesimpulan dia, 3X tolak 2 sama dengan 7. Okey, simple lah, mudah saja. Jadi kita terus kepada soalan 1 hingga 5. Okey, soalan 1, premis 1, semua integer negatif lebih kecil daripada kosong. X ialah integer negatif. Jadi kesimpulan dia kita nak tulis apa? Okey, X lebih kecil daripada kosong lah. Okey. Okey, X lebih kecil daripada kosong. Okey. Selesai nombor 1. Nombor 2. Premis 1. Semua sudut tirus adalah kurang daripada 90 darjah. Premis 2. Sudut PQR ialah sudut tirus. Jadi kesimpulannya, sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Jadi kita tulis kat situ, sudut PQR adalah kurang daripada 90 darjah. Okey, selesai nombor 2. Nombor 3. Premis 1. Jika X ialah gandaan 4, maka X ialah gandaan 2. Premis 2. 28 ialah gandaan 4. Kesimpulan dia, 28 ialah gandaan 2 lah. Okey. 28 ialah gandaan 2. Okey, seterusnya nombor 4, premis 1, jika sebuah poligon ialah sebuah oktagon, maka poligon itu mempunyai 8 sisi. Premis 2, poligon Q tidak mempunyai 8 sisi. Kesimpulan dia, poligon Q ialah bukan oktagon lah. Okey. Poligon Q bukan oktagon. Okey. Nombor 5. Premis 1, jika X ialah faktor bagi Y, maka Y boleh dibahagi tepat dengan X. Y tidak boleh dibahagi tepat dengan X. Jadi Y bukan Y tidak boleh bagi tepat dengan X. Jadi X bukan faktor bagi Y lah. Kesimpulan dia, X bukan faktor bagi Y. Okey, selesai untuk muka surat 39. Masuk pada muka surat 40. Okey, baik. Tulis premis bagi setiap hujah deduktif berikut untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Okey. Sebagai contoh dekat sini,
Premis 1, jika PQRS mempunyai sepasang sisi yang selari, maka, bukan makan, maka PQRS ialah sebuah trapezium. Premis 2, PQRS mempunyai sepasang sisi yang selari. Kesimpulannya, PQRS ialah sebuah trapezium. Dia mesti orang kata mematuhi bentuk hujah deduktif yang sah. Okey. Dan kita nak tengok dia munasabah ke tak, premis 1, premis 2, premis 3 mesti benar. Okey, baik. Jadi kat sini premis 1 kosong. Jadi premis 2, A darab 10/5 ialah nombor piawai. Kesimpulan 1, A itu adalah lebih atau sama dengan 1 kurang pada 10. Jadi premis 1 ni kita buat dalam bentuk kata bentuk hujah deduktif yang sah, ada perkataan jika maka. Okey, untuk premis 1. Jadi kita tulis jika kita ambil yang ni. Jika A darab 10/5 ialah nombor piawai, okey, koma, maka kita tulis yang ni 1 kurang atau sama dengan A kurang pada 10. Okey, selesai nombor 1. Okey, nombor 2. Premis 1 kosong. Okey, premis 2, 5 tambah X sama dengan 9. X sama dengan 4. Jadi kita kena buat premis 1 ni dengan ayat jika maka tu kan. Okey, jika okey, 5 tambah X sama dengan 9, maka maka X sama dengan 4. Okey, selesai nombor 2. Nombor 3. Okey, premis 1 40, premis 2 poligon M mempunyai 6 sisi. Kesimpulan poligon M ialah heksagon. Jadi kita nak tulis ayat dia. Jika poligon M mempunyai 6 sisi, jika poligon M mempunyai 6 sisi, maka poligon M ialah heksagon. Okey, selesai nombor 3. Nombor 4. Premis 1 kosong. Okey, premis 2 108 ialah gandaan 9. Kesimpulan 108 ialah gandaan 3. Jadi kita buat ayat dia.
Okey. Kalau kita nak tulis jika 108 ialah gandaan 9, maka 108 ialah gandaan 3. Jadi kat sini kita tulis semua lah. Semua. Boleh tak kita buat semua. Semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Okey. Dia bukan nak kata 108 saja yang kata gandaan 9 dan gandaan 3. Kita boleh kata kat sini semua gandaan 9 adalah gandaan 3. Okey. Sebagai contoh, gandaan 9. 9 darab 2, 18. 18 adalah gandaan kepada 3. 9 darab 3, 27 pun gandaan 3. 9 darab 4, 36 gandaan 3 juga. 9 darab 5, 45 kan. Jadi gandaan 3 juga. Jadi semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Okey, nombor 5, premis 1, kosong. Okey, premis 2, theta tak sama dengan 45 darjah. Kesimpulan, tangent theta tak sama dengan 1. Okay, jadi ayat dia, jika theta sama dengan 45 darjah, maka kalau nak buat bentuk deduktif yang sah, bentuk dia tu mesti kalau yang ni melibatkan bukan kan, melibatkan bukan. Jadi kita kena letakkan kata apa? Yang kesimpulan ni kat depan. Jika tangent theta dia macam ni. Jika tangent theta tak sama dengan 1, maka theta tak sama dengan 45. Okey, yang itulah. Jika P, kesimpulan yang ni P kat bawah. Premis 2 tu bukan Q, maksudnya bukan Q macam ni. Okey, yang ni sama dengan. Okey, pembetulan yang ni sama dengan. Okey. Jika melibatkan bukan. Bukan maksudnya kita ambil kesimpulan jadi P, dia punya premis 2 ni jadi Q kat sini. Okey, kalau bukan dekat simbol sambung bukan. Okey. Yang lain tu melibatkan PQ biasalah, tak ada masalah yang lain. Okey, nombor 6. Soalan terakhir untuk video part 1 ni. Premis 1 kosong, premis 2 ABC ialah trirangkap Pythagoras. Kesimpulan dia A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi ayat dia untuk premis 1, jika A, B, C ialah trirangkap
Trirangkap Pythagoras. Maka A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, selesai. Jadi dengan berakhirnya soalan itu, tamatlah video part 1 untuk subtopik untuk PBD 3.2 hujah. Okey, di bawah silibus matematik bab yang ketiga penanggulan logik di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.